Apa yang menarik untuk dikongsikan di MHI Rabu 21 September? Bagaimana menunjukkan rasa bangga sebagai anak Malaysia? Inspirasi bersama seorang graduan Universiti Harvard menzahirkan melalui busana iaitu menggunakan baju Melayu ketika majlis convocation-nya di universiti berprestij itu. Tahukah tahap kesihatan diri anda? Jom berbicara mengenai sejauh mana pentingnya melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala bagi memastikan kesejahteraan hidup. Dan bersama penyanyi Yulia Camelia dengan lagu runut drama yang hangat di TV3, Cinta Buatana. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka bila kalau Sofia melambai tu. Kenapa? Yelah macam stewardess saya biasa sebut. Oh, stewardess. Kan? Assalamualaikum, selamat pagi. Soalnya saya memakai pakaian yang begitu terang seperti ini untuk mengejutkan anda supaya bangun pagi. Anda pukul berapa ni? 9.30 pagi. Ayuh kita bangun bersama-sama untuk menceriakan pagi anda semua. Okey, tapi saya tengok dekat skrin memang nampak macam kalau anda dekat rumah ke dekat mana-mana, mata belah kanan hari ni kena bekerja keras sikit lah. Sebab mata belah kanan kena macam tengok Sofia je kan. Tapi apapun hari ni saya, Fazli dan juga Sofia akan terus bersama dengan anda di Malaysia hari ini. Banyak pengisi akan kami berikan sepanjang 1 jam kami bersiaran hari ini. Hari ini dah pun memasuki hari Rabu 21 September bersamaan dengan 24 Safar 1444 Hijrah. Dan seperti mana yang kami katakan tadi, banyak pengisi akan kami bawakan khas untuk anda semua selama 1 jam ini. Saya pasti sebagai seorang anak warga Johor, anda dalam keadaan yang sangat-sangat bangga ketika ini. Kenapa, Fat? Oh, tak adalah cakap bangga sangat. Tapi pun, yelah, kita harus berbangga jugalah kan. Kita nak bercakap tentang kutipan pingat Sukma. Update lah sekarang ini. Johor berada di kedudukan teratas dengan 50 pingat emas. Diikuti oleh orang Ganu kita. Tangga kedua dengan 26 pingat emas. Dan orang-orang KL berada di tangga yang ketiga dengan kutipan 22 pingat emas. Dia pun hari ini hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, ada 3 hari lagi berbaki. Tetapi walaupun ada dekat portal media mengatakan bahawa agak jauh juga untuk pasukan-pasukan lain ataupun negeri-negeri lain mengejar pasukan Johor, negeri Johor. Tapi apapun, perjuangan masih lagi diteruskan. Ada lebih kurang 3 hari saja lagi. Saya suka awak guna perkataan perjuangan. Saya kira ini antara yang boleh kita raikan prestasi kita sebagai rakyat Malaysia, dan kita juga akan bawakan seorang individu ini hari inilah. Andrew Loh namanya, yang seorang yang banggalah menjadi anak Malaysia kerana menghadiri majlis convocation yang baru ini memperagakan baju Melayu. Dan kalau anda ingin tahu, beliau menamatkan pengajian di 2 universiti Ivy League itu di Harvard dan juga di Stanford. Beliau akan bercakap bersama kita mengapa yang banyak-banyak baju Melayu yang dipilih. Dan ini yang menjadi tarikanlah mengapa beliau membawa bendera Malaysia itu di persada dunia. Ya, adakah disebabkan mungkin kita bulan Ogos tempoh hari itu sambutan Hari Kebangsaan dan juga 16 September lalu Hari Malaysia, adakah disebabkan itu Andrew mengenakan pakaian tersebut? Tapi walaupun kita bercakap tentang graduan ni, saya tengok dekat media sosial ada viral. Kan sekarang ni kan contoh macam UiTM buat juga majlis graduasi. Kan apabila macam nama-nama disebut tu apa semua kan, pelajar akan naik ke pentas, siswa dan sebagainya naik pentas. Dan tapi yang angle dekat bawah tu kan bila kamera ambil dekat bawah tu dekat pelajar ni kan, ada seorang wanita tu dia buat macam ni tangan. Dia buat macam dia tunjuk cincin. Dia tunjuk cincin. Lepas tu semua pelajar-pelajar lain tiru. Kenapa? Dia macam orang kata orang tu macam trademark lah. Kan. Tiba-tiba pula ada teringatlah bercakap pasal graduasi tu. Tadi orang pun kena tengoklah, carilah dekat media sosial yang lain. Dah tular dah tentang perkara tu. Okey, kita nak cakap tentang cuaca. Betul. Okey, bagaimana cuaca Sofia pagi ni? Sekitar pagi ni kalau anda boleh lihat di sini hanya Putrajaya saja yang ada sinar matahari. Di setiap negeri yang lain kita melihat ada hujan di situlah dikatakan di sini. Ribuan petir di beberapa kawasan di Perak, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur dan juga 1, 2 ke 4 di Negeri Sembilan dan juga Melaka. Ya, okey, dan kita harapkan bahawa cuaca di sebelah pagi, tengah hari dan juga petang di sekitar Lebah Kelang dan Selangor ni cantiklah. Sebab apa? Sebab ianya memudahkan perjalanan untuk atlet Sukma yang bertanding. Untuk waktu sekarang ni lah.
Punya support. Okey, baik. Apa yang kita nak bawakan? Ni apa ni? Ni kes juling. Oh, ni ni lain lah. Awak tengok skrin dulu Afad. Saya tengoklah kalau mata awak juling ke tidak. Okey. Sebab Kenapa? Apa yang juling ni? Antara isu sekarang ni sebab kita banyak menggunakan gadget tiap-tiap hari, siang ke malam, bangun pagi tengok gadget. Sebelum tidur kita tatap gadget tu kan. Sehingga penggunaan gadget ini untuk tujuan media sosial mengakibatkan bola mata tidak selari dan menjadi juling. Nampak tak Jadi kita sebagai ibu bapa ni peranan penting ni Sofia. Sebab kadang-kadang kita nak bagi anak kita ni leka dan sebagainya, kita bagi gadget saja. Tapi kesannya inilah dia. Tapi bercakap tentang juling ni, anak saya ni pandai anak saya. Anak saya ni dia macam memang pandai. bukan apa cakap. Pandai apa? Dia pandai mengajuk. Orang macam jom ambil gambar. Okey, buat peace. Lepas tu mata dia macam ni. Oh, dia sengaja menjuling. Dia itu anak saya bukan sebab dia main gadget tapi dia memang panggil macam tu. Tapi apa pun kita tak naklah. Itu dibuat-buat dan kita takut akan jadi macam ni secara automatik. Jadi kita kurangkan penggunaan gadget tu. Lagi selepas PKP lepas 2 tahun ni apa yang dia buat kat rumah tu, tengok skrin saja, dia berjaga-jaga dah. Dan kalau ada sinta-sinta awal anak kita macam dah juling sikit tu, tolonglah cepat-cepat jumpa dengan doktor. Masih lagi boleh diperbaiki kan? Masih boleh. Saya rasa. Tapi jangan terlambat, jangan terlambat. Okey. Kita bercakap tentang kita terus bersama dengan Andrew. Tapi kita nak saksikan dulu sedikit bingkisan ini supaya kita lebih mengenali si Andrew ini yang bangga menjadi rakyat Malaysia. Okey, jom kita saksikan. Tidak akan melupakan asal-usul. Itulah yang ingin disampaikan oleh Andrew Loh apabila memakai baju Melayu ketika menghadiri majlis convocation niat di Universiti Harvard. Walaupun hanya melalui busana, semangat yang utuh sebagai seorang anak Malaysia jelas terpamer. Berasal dari Selangor, jejaka berusia 35 tahun ini turut melakar sejarah membanggakan apabila menjadi rakyat Malaysia pertama menamatkan pengajian di 2 universiti bertaraf Liga Ivy atau Ivy League. Pakaian tradisional baju Melayu dipilihnya bagi menunjukkan identiti Malaysia yang penuh dengan keunikan. Pernah bekerja sebagai penasihat di sebuah agensi bukan kerajaan, Andrew mempunyai kelulusan sarjana pentadbiran awam dari Universiti Harvard dan juga mengikuti pengajian dalam bidang sarjana pentadbiran perniagaan di Universiti Stanford menerusi satu program berkembar khas. Anak sulung daripada 3 adik-beradik, Andrew bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik, malah fasih menguasai beberapa bahasa asing seperti bahasa Arab dan Romania. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik negeri sendiri. Itulah gambaran mengenai semangat dan kebanggaan menjadi anak Malaysia yang ditunjukkan oleh Andrew. Itulah kisah Andrew Loh yang saya rasa kita boleh banggalah, bukan sahaja secara akademik tapi beliau juga orang kata sangat hebat kerana boleh menguasai 8 bahasa ya. Boleh menguasai 8 bahasa. Termasuk bahasa Arab. Okey, tak apa. Kita tengok dia boleh tak saya kalau bahasa Arab. Ini dia orangnya. Okey. Andrew, selamat pagi Andrew. Good morning. Selamat pagi. Okey, kaifa haluka? Apa? Kaifa haluka? Ana bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, yang lain tak apa, nanti kita next session nanti Okey. Wah, Andrew, terima kasih meluangkan masa. Pukul berapa di situ pada ketika ini? Sekarang 6.30 di San Francisco. Saya amat gembira sebab dijemput. Thank you so much. Thank you so much. Okey, jadi Andrew boleh kongsikan bersama kita. Awak ni sangat orang kata istimewa dan menarik dan hebatlah kerana dalam majlis graduasi itu memilih untuk memakai baju Melayu. Mengapa dipilih dan apakah yang awak ingin sampaikan sebenarnya dengan aksi itu? Kenapa sekarang pagi ni pun pakai juga? Memang tidur pakai baju Melayu ke? Untuk kamera. Untuk kamera. Okey. Ada soalan yang baik sebab ada 2 benda yang penting dekat sini ya. Pertama sekali, dalam bahasa Inggeris representation matters. Perwakilan, perlambangan itu penting. Sebab kalau kita guna perspektif pelajar Amerika kan di Harvard atau Stanford, mereka tak tahu Malaysia. Ya, apa tu Malaysia? It's a country. Tapi kalau kita melambangkan dan mewakilkan negara kita sendiri, walaupun dekat busana ke atau cerita, itulah dia keindahannya. So I rasa bangga dan bertanggungjawab untuk mewakilkan cerita dan kisah Malaysia.
Okey, jadi kita nak tahulah, kalau kita dekat orang Malaysia ni, Sofia kan, banggalah kan apabila menyaksikan baju Melayu ini di persada antarabangsa, contohnya dekat sana kan. Bagaimana pula penerimaan masyarakat yang berada dekat sekeliling tu? Adakah penerimaan mereka itu, mereka kata, ni baju apa ni, baju Melayu, cantiknya. Macam mana cara penerimaan orang sana? Mereka suka sangat. Mereka suka sebab ni benda yang new kan, so it's fresh. Yep. So dalam di persada antarabangsa di Harvard dan di Stanford, diversity, kepelbagaian, kemakjumukan itu sangat penting. Ya, walaupun dekat budaya, bangsa, busana, agama, negara, semua tu. So kalau kita, because kita ni ditempatkan di Harvard dan di Stanford untuk mencabar dan memahami secara sama antara satu sama lain kan. So this was helpful for me to challenge and to explain my country to the rest of the world. They loved it. Dan kita sangat banggalah dengan awak, Andrew, sebab awak antara rakyat Malaysia pertama yang menamatkan pengajian di 2 universiti Ivy League. Bukan sesuatu yang mudah ya. Saya dengar pun saya macam wow. Saya tak boleh bayangkan apakah cabaran yang awak hadapi dan bagaimana kisah ialah awak menamatkan pengajian di situ. Mungkin nak kongsikan sedikit antara yang awak hadapi. Adakah terdapatnya stigma, orang kata racism yang awak hadapi? Adakah terdapatnya apa yang awak kongsikan bersama kita sepanjang perjalanan awak di sana? Alhamdulillah. What a great pleasure kan untuk pelajar di Harvard dan Stanford. Satu cerita yang saya nak sampaikan adalah kalau ada anak muda Malaysia yang hendak pergi ke Harvard dan Stanford, go for it. Okay. Go for it, right? Jangan menghadkan diri sendiri sebab kalau kita berjaya, itu akan membuka pintu kepada kehidupan di mana ada. Ya, ini merupakan salah satu daripada inspirasi yang kami bawakan pada pagi ini untuk kita semua ni melanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi lah. Bukan senang sebenarnya, Sofia kan, Ivy League tu. Okey, bercakap tentang penguasaan bahasa-bahasa. Ada 8 bahasa ya, Andrew, yang Andrew boleh kuasai? Betul. Okey. Tapi saya nak minta maaf ya sebab dah lama tak guna bahasa Melayu. Okey. Kita masih faham lagi. Awak tak hebat lagi ni. Tak hebat. Okey, boleh kongsikan kepada kami lah antara bahasa-bahasa yang, kalau English tu standard lah, English, Malay, Chinese. Tapi ada bahasa-bahasa yang mungkin kita respect yang awak boleh kuasai. Antaranya adalah Romania. Okey. Jadi boleh tak macam mana nak cakap Romania ni? Macam ni lah. Ce faci tu? Sunt Andrei. Am fost în România și am lucrat în București. Macam tu. Maksudnya? Maksudnya nama saya Andrew. Maksudnya saya Andrew. Saya pernah belajar pernah buat kerja dekat Romania di Bucharest, ibu kota. Tak, dengan sebab bukan apa tahu, bukan saja menyebut tetapi dengan keyakinan, dengan riak muka dan sebagainya. 8 bahasa yang awak telah menguasai ya, Andrew. Okey, selain daripada Arab, Romania, apa lagi? Selain itu, Inggeris, Melayu, Mandarin, Cantonese, Hakka, Arab Romanian and Creole, iaitu bahasa di Sierra Leone, negara di Afrika. Creole. Ya, bahasa negara Sierra Leone 72,000 penonton Malaysia hari ini yang berada di Sierra Leone. Okey, boleh tak bercakap Sierra Leone tu? Out the body. Wait one sec. Okay. It's okay, take your time. Mina salon bobo. I miss salon. Boku much. Maksudnya? Tenganga kami berdua. I miss Sierra Leone. I'm a Sierra Leone boy. Okay. Wow. Okay, Andrew, you're such an inspiration. Anda memberikan inspirasi sangat tinggi kepada ramai, bukan saja yang kita masih belajar tetapi yang termasuk warga kerja juga. Dan bagi Andrew sendiri, pasti ada satu mesej yang disampaikan kepada keluarga, rakan-rakan, semua yang telah pun menyokong perjalanan anda sehingga awak berjaya seperti sekarang ini. Apa yang nak disampaikan, Andrew? I think kalau ada satu mesej, itu adalah make a difference. Buat sesuatu, make a difference, sebab it matters. Untuk kita ni anak Malaysia, whether it is pakai baju Melayu dekat graduation atau pergilah undi dekat general election yang akan datang, semua tu akan make a difference. Dan
it will change lives and change your country. Okey, pesanan kepada ibu yang tersayang mungkin? Yang menjadi I love belakang you. kita kan. Oh, sesimpel-simpel dah I love you tu ibu kat rumah tu dah cair dah. Kan. Biasanya memang bercakap dengan ibu saja, tapi kali ini satu Malaysia dapat tengok kan. Okey, baik Andrew, terima kasih kerana bersama kami di Malaysia hari ini, dan kita ucapkan all the best. All the best. Dan terima kasihlah kerana memakai baju Melayu di luar negara itu. Terima kasih. All the best bahasa Arab. Dan ma'asalama. Okey, baru nak tanya bahasa Arab all the best macam mana? Okey, baik. Thank you. Thank you so much. Terima kasih Andrew. Terima kasih. Sama-sama. Ya, ialah walaupun dah lama berada di kata tempat orang, tapi tetap tak lupa tentang identiti sebagai seorang rakyat Malaysia. Saya boleh memberi keperingatan, keluarlah mengundi. Betul. Hebatlah, hebat. Sebab Andrew memang terlibat dalam politik antarabangsa. Betul. Sebab itulah pesanannya untuk kita mengundi nanti. Baik, selepas ini kita nak bercakap tentang pemeriksaan berkala. Jadi ini yang amat penting untuk kali terakhir bila? Lama sangat. Sekarang ni kita nak galakkan anda supaya kadang-kadang ada macam terlupa pun ada juga. Ada orang yang macam ada jadualnya tu kadang-kadang ikut. Betul. Tapi kadang-kadang ada yang kita ambil remeh tentang perkara ini. Jadi kita akan kongsikan sebentar lagi. Okey, teruskan menonton Malaysia hari ini. Dewasa negara ini tidak menjalani saringan kesihatan dalam tempoh setahun yang lalu. Sehubungan itu, Kementerian Kesihatan KKM melancarkan inisiatif saringan kesihatan kebangsaan dengan sasaran Itu adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin terhadap kesedaran rakyat Malaysia mengenai kepentingan saringan kesihatan yang masih rendah. Kebanyakan rakyat Malaysia, tidak kira tua atau muda, sering beranggapan bahawa selagi tubuh badan sihat dan tidak sakit, maka tidak perlu untuk melakukan pemeriksaan kesihatan. Tetapi, adakah pemeriksaan kesihatan ini sebenarnya penting? Terdapat pelbagai jenis penyakit yang tidak mengira usia, antaranya seperti diabetes, kanser, asma, pneumonia, strok dan penyebab kematian paling tinggi ialah sakit jantung. Bagi penyampai radio Hisham Hamzah yang kini berusia 39 tahun, dia tidak pernah menjalani sebarang pemeriksaan kesihatan secara menyeluruh ketika muda kerana merasakan dirinya sihat. Tetapi siapa sangka ketika berusia 34 tahun, dia diserang penyakit jantung secara tiba-tiba. Saya seorang yang memang sepatutnya buat check up. Kena tahu sebab ada kemungkinan besar saya pun mempunyai masalah kolesterol tinggi yang boleh membawa kepada sakit jantung. Masalah saya tak buat regular check up. Saya tak buat pemeriksaan langsung. Kalau katalah saya ada buat pemeriksaan daripada saya umur dalam 20-an, setiap kali saya jumpa doktor dia buat pemeriksaan ujian darah, ujian ni, bermaksud dia mungkin ada cara yang lebih baik untuk mengawal keadaan kesihatan saya dan mungkin boleh ada prevention lah untuk terkena penyakit kritikal seperti yang saya telah kena tu. So saya ni jenis yang degil dengan nasihat orang dulu. Dia kata pergi cakap tapi saya tak pergi. So bila dah terkena tu, dia terlalu lambat lah untuk cakap. Memang kena serangan jantung lah, heart attack lah. Pada saya kesedaran tu dah terlalu lambat lah, dan kesakitan yang saya lalui tu yang you kata dia gradual ke, tapi sebenarnya dia sekali kena memang terus sakit, bukan gradual, sakit betul. Mujur, Hisham sempat diselamatkan dan selepas pemeriksaan, doktor mendapati saluran darah ke jantungnya tersumbat. Dia sempat mendapatkan rawatan dan keadaannya kini beransur pulih. Kejadian ini menyedarkannya bahawa betapa penting untuk melakukan pemeriksaan kesihatan badan secara menyeluruh. Saya sarankan, saya encourage semua orang untuk membuat check up. Okay? Disebabkan oleh kita tak mahu apabila dapat tahu je dah terlambat. So tujuan kita buat check up macam ni supaya kita dapat observe ataupun kita dapat tengok keadaan kesihatan kita semakin lama, adakah semakin baik ataupun semakin menurun. Apabila kita buat pemeriksaan secara berskala, pemeriksaan yang konsisten, dan kita dapat tahu keadaan kesihatan kita dan kita dapat mengawal kita punya kesihatan
daripada terjerumus ke masalah lebih besar lah. Sewaktu negara diserang pandemik COVID-19, rakyat kurang mendapatkan pemeriksaan kesihatan badan secara menyeluruh. Akibatnya, kadar kematian disebabkan serangan jantung meningkat 2 kali ganda dan komplikasi seperti penyakit kegagalan jantung juga didapati bertambah. Lebih 80% kematian adalah mereka yang mempunyai komorbiditi seperti diabetes dan tekanan darah tinggi. Antara faktor yang menyebabkan rakyat Malaysia tidak menjalani pemeriksaan kesihatan secara menyeluruh ialah kerana mereka takut. Tetapi, sejauh mana pemeriksaan ini dapat mengesan dan membantu atau mencegah serta merawat daripada komplikasi penyakit menjadi lebih teruk. Pengesanan awal ni boleh memberikan impak yang cukup besar terhadap kesihatan kita. Kalaulah kita boleh detect satu masalah sebelum datangnya masalah itu, alangkah lebih bagus. Tak payahlah kita akan susah payah menyusahkan keluarga dan sebagainya. Betul. Tadi dalam laporan berita TV3 tadi tu 53% rakyat Malaysia yang mengambil remeh tentang prosedur untuk kita membuat pemeriksaan berkala ini. Okey, untuk itu kita terus saja yang bersama dengan Dr. Rosnah Ramli, pakar perunding perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit KKM untuk bercakap tentang pentingnya pemeriksaan kesihatan berkala ini. Okey, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey, Doktor, sebagai pemahaman awal lah kan, kita duk cakap tentang pemeriksaan berkala kan. Jadi mungkin sebagai permulaan bagi memahamkan kepada kita semua ni, apakah yang dimaksudkan tentang pemeriksaan berkala itu? Okey, pemeriksaan berkala. Pemeriksaan kesihatan maknanya kita fahamlah, kita akan cek kita punya keadaan status kesihatan kita. Berkala bermakna berjadual dan kerap. Jangan kita buat sekali lepas tu kita lupa. Tak, kena buat berjadual dan kerap. Bagaimana kerap? Kekerapan tu macam mana bergantung kepada usia, bergantung kepada sama ada kita berisiko ke tidak, ataupun bergantung kepada sama ada kita sihat ke tidak. Bergantung pada status awal tadilah. Kalau biasanya pemeriksaan kesihatan ni kita dah mula daripada baby lagi. Ya, kita ada pemeriksaan kesihatan untuk kita mengukur perkembangan dia, pencapaian dia punya psikomotor dan sebagainya lah. Jadi kita nak tengok sama ada dia normal ke tak normal. Itu tujuan pemeriksaan kesihatan semasa baby. Bagi mereka-mereka yang berpenyakit pula, mereka akan diberi lawatan ulangan tertentu untuk kita periksa status dia sama ada kawal atau tidak penyakit dia dengan ubat-ubatan nasihat yang kita bagi itulah. Baik. Bagi mereka yang sihat pula, kita lebih kepada pemeriksaan saringan. Maknanya saringan tu kita nak kesan faktor risiko seawal mungkin, mencegah, memberikan nasihat ataupun intervensi awal supaya faktor risiko tu boleh kita cegah daripada mendapat penyakit lah. Ataupun kita nak detect as early as possible, secepat mungkin penyakit yang ada. Sebab kadang-kadang penyakit ni kita tak sedar pun. Kadang kita rasa kita sihat, ya, tapi ada penyakit dalam badan kita. Jadi tujuannya adalah untuk mengesan awal, memberi rawatan awal, mencegah berlakunya komplikasi. Itu maknanya pemeriksaan secara berkala. Saya sukakan doktor menekankan mencegah komplikasi. Itu yang kita tak nak, komplikasi inilah yang datangnya serangan jantung dan sebagainya. Doktor, mungkin ramai yang tertanya jenis pemeriksaan yang dilakukan. Apakah prosedur yang dilakukan untuk kita mengenal pasti masalah atau tiada masalah dalam badan kita setiap kali kita buat saringan? Okey, bagi mereka-mereka yang dewasa, kita menggalakkan melakukan ujian saringan. Kita panggil saringan sebab kita nak detect ataupun kesan faktor risiko sebagaimana saya terangkan tadi dan juga kesan awal penyakit. Sebab di Malaysia ini masalah diabetes, masalah hypertension ataupun darah tinggi, diabetes adalah kencing manis, merupakan masalah penyakit tak berjangkit yang paling kerap di Malaysia ini. 1/5 daripada orang Malaysia ini ada kencing manis. Dan 50% daripada mereka ni tak tahu pun mereka ada kencing manis. Jadi bila mereka tak tahu, jadi mereka akan bawa penyakit tu tanpa ambil ubat apa-apa. Jadi penyakit tu akan progres kepada complication dan akhirnya mereka datang ke klinik disebabkan oleh gejala komplikasi itu. Jadi itu yang kita tak nak. Begitu juga dengan darah tinggi, 1/3 daripada orang dewasa kat Malaysia ini mengalami darah tinggi. Dan 50% daripada mereka itu sebenarnya tak sedar pun mereka darah tinggi. Itu yang kita bimbang. Dan 1/2 di kalangan Malaysia, 50% daripada rakyat Malaysia yang dewasa ni mengalami masalah kegemukan ataupun obesiti. Jadi obesiti ni merupakan faktor risiko kepada darah tinggi dan juga kencing manis. Cabang kan? Ya, dan juga menyebabkan kalau hypertension tak kawal, diabetes tak kawal, dia menyebabkan sakit jantung juga. Jadi itu yang kita galakkan mereka melakukan pemeriksaan asas iaitu paras gula darah. Kita nak tengok sama ada dia berisiko atau tidak ataupun ada darah tinggi, kencing manis ke tidak. Dan juga tekanan darah dan juga
indeks GSM tubuh itu pemeriksaan asas yang kita tekankanlah sebab dia ada kaitan dengan penyakit tadi tu, dan juga paras kolesterol. Okey. Paras kolesterol kalau tinggi dia merupakan faktor risiko juga untuk mendapat darah tinggi dan juga sakit jantung. Perlu diingat bahawa penyakit jantung merupakan penyebab utama kematian di Malaysia. Ya, sebenarnya dalam berita pun kita dah banyak kali juga kita baca tentang perkara ni, obesiti, sakit jantung, darah tinggi, betul. semakin lama semakin meningkat. Dan juga dalam berita juga ada mengatakan bahawa bila kita melakukan pemeriksaan, baru kita dapat tahu kita ni ada sakit jantung. Lepas tu kalau ada kanser, kita ni dah berada di tahap yang teruk. Kan? Sebab apa? Sebab kita tidak membuat pemeriksaan berkala. Kita lewat. Jadi sebelum kita lewat ni doktor, seawal usia berapa yang sesuai tadi untuk yang bayi memang kita tahulah kan. Tapi bila kita dah besar, dah bekerja, dah berjaya ni kadang macam terlupa pula nak buat pemeriksaan berkala kan. Jadi seawal usia berapa yang wajar untuk nak buat pemeriksaan tu? Perlu diingatkan bahawa penyakit tak berjangkit ni dia boleh datang pada bila-bila usia pun. Muda pun boleh dapat. Kencing manis, darah tinggi pun itu ada. Sebab keturunan lah. Mungkin keturunan dan mungkin juga amalan gaya hidup yang tak sihat. Kita banyak makan, kita kurang bersenam dan sebagainya, kurang melakukan aktiviti fizikal, kita duduk sedentary kan. Kita student baca buku je, tak exercise kan. Okey, main gadget dan sebagainya lah. Jadi itulah. Jadi kita galakkan pemeriksaan ini seawal 18 tahun. Okey, 18 tahun ke atas. Jadi kita galakkan. Tetapi golongan yang 40 tahun ke atas dan especially dan terutamanya mereka yang ada sejarah keluarga. Sejarah keluarga, katalah ada kejadian ahli keluarga yang mati mengejut. Mungkin ada serangan jantung, kita tak tahu kan. Jadi ada sejarah keluarga yang sebegitu ataupun sejarah keluarga yang ada kencing manis, yang ada kanser, yang ada darah tinggi. Jadi mereka inilah yang patutnya orang kata ada kesedaran untuk menjalankan saringan secepat mungkin. Doktor, bila kita menyentuh tentang jenis saringan ni kan mungkin ramai yang tertanya kalau nak detect lah contohnya bagi barah atau kanser, apakah jenis pemeriksaan yang boleh dilakukan? Sebab sejujurnya bagi saya lah, saya nak buat test ni juga, saya tengok ada yang premium, ada yang basic, ada yang komprehensif. Jadi apakah penanda aras ataupun jenis yang sepatutnya diambil oleh setiap peringkat umur? Okey, macam ni. Buat masa sekarang, penyakit tak berjangkit yang paling common, yang biasa yang saya terangkan tadi adalah kencing manis, darah tinggi. Dan penyakit kencing manis, darah tinggi ini penyebab mempunyai kaitan rapat dengan kejadian iskemik ataupun serangan jantung yang merupakan faktor utama kematian di Malaysia ni lah. Di samping itu, hypertension, diabetes juga ada kait rapat sangat dengan gejala teruk COVID-19. Mesti kita ingatkan tentang COVID-19 dan dia juga faktor risiko kepada gejala kematian akibat COVID-19. Jadi kita nak fokuskan kepada dua penyakit itu dulu. Jadi pemeriksaan asas yang kita emphasize ataupun kita fokuskan sekarang ini adalah pemeriksaan paras gula, tekanan darah, serum kolesterol, paras kolesterol dan juga indeks GSM tubuh. Walau bagaimanapun, kalau misalnya nak periksa yang lain seperti pemeriksaan untuk kanser payudara ataupun kanser pangkal rahim, kita ada ujian-ujian itu dijalankan di klinik kesihatan dan juga klinik-klinik lain di luar sana. Dan kita boleh minta lah. Itu adalah pilihan kita lah. Ya, tapi asasnya kita nak fokuskan kepada 4 tu dulu. Itulah, kita fokus kepada 4 ni. Asas dululah kan. Ini dulu. asas pun kita tak buat pemeriksaan. Betul. Kan. Dan takut nanti kita terus nak ke advance dan sebagainya. Okey, ada segelintir lah daripada kalangan rakyat Malaysia ni. Sebenarnya bukan apa. Ini saya kadang ada juga tanya-tanya kan orang kampung, Sofia. Bila tanya, Cik ada pergi tak jumpa dengan doktor? Tak lah, tak nak lah jumpa doktor. Takut lah. Takut. Cucuk jarum lah, dia tak nak. Kita sihat-sihat ni. Tiba-tiba cakap, faham. Makcik ada jantung, sakit jantung. Tiba-tiba kata orang tu apa, bila dapat tahu sakit, resah, kemurungan. Macam akan kemurungan, lepas tu macam terus sakit dan sebagainya. Jadi bagaimana, doktor? Itulah kadang-kadang masalah kepada masyarakat kita lah. Sebenarnya perasaan takut tu memang ada pada semua orang, ada ya. Tapi kena ingat, kalau kita kesan awal, kita rawat awal, kita cegah komplikasi. Jadi kalau komplikasi, orang kata apa, untuk merawat komplikasi itu adalah lebih rumit daripada
membuat rawatan peringkat awal. Katalah ya kencing manis kita kesan awal. Mungkin ubat yang kita makan tu hanya satu saja. 2 kali sehari ataupun 3 kali sehari. Ya. Tetapi kalau misalnya kita dapat komplikasi, kita kena rawat pula komplikasi tu, kena masuk ward lagi depres. Jadi kita rawat komplikasi, kita kena ubat pada ketika tu kita punya condition dah teruk. Keadaan diabetes kita teruk. Jadi ubatnya pun bukan satu lagi, kena ambil injection pula. Jadi dia punya treatment tu ataupun dia punya perawatan tu lebih complicated. Kalau kita kesan awal, kita cuma ambil ubat yang simple saja dan kita amalkan gaya hidup sihat dan kita boleh kawal. Jadi kita boleh hidup dengan lebih berkualiti, lebih masa dengan keluarga dan kita boleh ke arah penuaan yang berkualiti. Itu yang kita hendak sebenarnya. Pendek katanya kalau kita dapat detect awal, kita boleh selesaikan yang ke peringkat yang paling masih mudah untuk diurus, mudah untuk dirawat dan kita pun rasa tak adalah terganggu kualiti kehidupan kita. Kalau misalnya ada complication, kita kena rawat komplikasi pula, kena operate lah pula, kena kaki kena gangrene dan sebagainya, kena ada bisul lah besar dan sebagainya supaya complication kan susah, mengganggu kualiti kita. Jadi rawat awal, jangan bimbang, tak ada apa. Semua orang berisiko mendapat penyakit sebenarnya. Saya pun berisiko juga, tapi kena cek awal, kita treat awal supaya yang penting kita prevent complication. Kayaknya macam lagi meningkat usia tu, lagi sepatutnya lagi kerap lah sebenarnya kan untuk kita dapat pemeriksaan tu. Betul. Tapi ini macam orang muda, Sofia. Macam saya. Pertengahan kan. Okey, ini golongan yang aktif lah bersukan. Sebab doktor pun tahu kan sekarang ni macam orang bersukan yang berbasikal, dan kisah ada yang macam meninggal mengejut dan sebagainya. Tiba-tiba serangan jantung. Jadi bagaimana komen doktor tentang perkara ini? Okey, kita banyak dengar ramai insiden kematian mengejut. Bukan hanya atlet tapi ada juga yang dalam memandu pun kadang-kadang terbabas. Kemungkinan mereka ada heart attack masa tu, mungkin stres kan, nak cepat ke atau stres dalam jam ke stres kan, jadi tekanan kepada jantung, akhirnya dapat heart attack, dia terbabas. Kita kata terbabas, sebenarnya mungkin dia mendapat sakit jantung. Pernah satu ketika dulu ya, arwah artis yang bekerja di airport juga meninggal akibat heart attack. Ada lama dulu ya, arwah Hani Musin. Tak salah saya. Jadi itulah pentingnya kita mencegah daripada komplikasi. Serangan jantung tu dah komplikasi kepada faktor-faktor awalan. Seperti tingginya paras kolesterol, darah tinggi. Kalau kita tak cek awal, benda tu akan merebak dan merosakkan jantung, merosakkan buah pinggang. Jadi dalam keadaan tertentu, di akhirnya nanti kita sengsara akibat komplikasi. Bukan sebab gejala penyakit tu sendiri, tapi komplikasi tu. Itu sebabnya kita penting buat saringan. Kalau ada faktor risiko tu, kita intervene awal-awal. Kalau ada tanda-tanda awal penyakit, kita rawat awal-awal. Lagi-lagi kalau ada tanda kan? Ya, lagi kalau tanda tu, lagilah. Okey, Dr. Akhir sekali lah, kalau seseorang itu dah macam tergerak hati nak buat saringan hari ini juga, macam mana kita nak buat booking lah kiranya? Ada kata dapat prosedur tertentu? Mahal lah. Okey, macam ni. Jadi oleh kerana pentingnya saringan kesihatan ini, sebenarnya YB Menteri Kesihatan iaitu YB Khairy Jamaluddin telah pun melancarkan inisiatif saringan kesihatan kebangsaan pada bulan Julai tahun ni lah. Jadi kita mengwar-warkan, ingin mempromosikan kepentingan, jadi kita menggalakkan rakyat Malaysia ni supaya menjalankan ujian saringan. Jadi dalam proses itu menyediakan akses yang mudah kepada saringan ini, kita bekerjasama dengan agensi-agensi lain lah, KKM, Perkeso dan juga PKB40 ya. Jadi kita bekerjasama juga dengan klinik-klinik swasta. Jadi kita memberikan saringan secara percuma lah di klinik kesihatan kita. Jadi boleh datang ke klinik kesihatan di seluruh negara untuk mendapatkan saringan ini, especially yang basic tadi tu, yang 4 tadi tu. Jadi kita galakkan, dan mereka-mereka yang mencarum di bawah Perkeso kan, boleh pergi kepada klinik panel Perkeso, di mana mereka juga memberikan perkhidmatan saringan secara percuma pada pekerja mereka yang mencarum. Dan di golongan yang PKB40, golongan B40 boleh menyertai klinik-klinik PKB40 untuk saringan secara percuma. Kalau dah bagi free tak buat juga, tak tahu nak cakap apalah doktor. Jadi kita dah menyediakan kemudahan, facilitate kepada komuniti. Jom. Kita ni dah malas. Nak suruh macam doktor datang rumah juga. Tapi bila doktor dah datang rumah, dah terlantar. Itu dah lambat dah. Takut nak bawa jiran, bawa anak pergi klinik. Percuma saja di klinik-klinik kerajaan. Mengikut
kelaikan-kelaikan tertentu lah. Tapi kalau ada berkemampuan, bolehlah pergi ke klinik swasta. Salahnya. Boleh pergi. Ada orang cakap macam klinik kerajaan penuh ni sangat, nak tunggu. Okey, boleh pergi. Tapi klinik swasta pun tak mahal sangat pun kan kalau kita ambil pemeriksaan yang basic. Tak adalah mahal sangat. Sebab pemeriksaan tu tak adalah mahal sangat berbanding dengan nanti kos rawatan kita nanti. Betul. Masuk ward sampai berbulan untuk treatment dan sebagainya lagi. Okey, prevent awal kita elakkan awal. Dengan itu kita nak ucapkan terima kasihlah kepada Dr. Rosnah Ramli, pakar perunding perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit KKM, sudi memberikan peringatan dan tiba masanya setiap-tiap tahun kena buat saringan. Sayangilah diri anda. Betul. Okey, minggu depan tadi kita duk cakap tentang yang kena stroke ke, kena sakit macam penyakit ketika usia muda ni. Minggu depan kami akan bawakan serangan stroke ketika usia muda. Jadi kita akan bercakap tentang perkara itu minggu depan di Malaysia hari ini. Makin lama makin ramai orang muda yang kena stroke ini, bukan sesuatu perkara yang kelakar ya. Jadi kita akan khususkan khas untuk anda minggu depan. Baiklah, kita akan berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dengan satu runut lagu terbaru daripada artis yang namanya Yulia Camilla. Sekali lagi di Malaysia hari ini selepas ini. Terima kasih doktor. Okey, masih lagi bersama dengan saya Fazli dan juga Sofia di Malaysia hari ini. Okey, kita nak lihatlah apa yang dipaparkan di halaman-halaman utama akhbar-akhbar tempatan. Dan kalau kita lihat akhbar Berita Harian pada hari ini bercakap tentang UMNO yang mempertahankan Perdana Menteri kita yang mana membidas kenyataan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru inilah secara terbuka membidas kepimpinan PM kita Yang Berhormat Datuk Seri Sabri Yaakob yang dilihat tidak memandang semua isu membelenggu negara ketika ini termasuk inflasi, kekurangan tenaga kerja dan kemerosotan nilai ringgit sebagai sesuatu yang penting. Tapi apa yang diperkatakan dekat sini, Datuk Seri Sabri Yaakob katanya dipertahankan daripada pihak UMNO, malah pihak UMNO sendiri mencabarnya menarik sokongan terhadap Perdana Menteri dan juga menyeraikan kegagalannya ketika mengetuai kerajaan mulai tahun 2020 sehingga tahun 2021. Itu yang terkandung di BH pada hari ini. Dan saya bergerak terus ke Harian Metro. Hari demi hari kita melihat jenayah domestik ni semakin lama semakin berleluasa. Tapi ini rancang tuntut pampasan insurans plot bunuh suami sendiri. Kalau pastinya anda dah lihat di media sosial, dikatakan demi pampasan insurans bernilai jutaan ringgit, seorang wanita tergamak berancang plot pembunuhan suaminya dengan mengupah pembunuh upahan untuk melakonkan aksi rompakan terakhir dengan kematian mangsa. Namun pada ketika ini, wanita itu bersama 4 pelakon ini kini ditahan untuk siasatan lanjutnya. Kalau anda ingin tahulah, pelakon-pelakon ini dibayar RM10,000 diarah untuk menyamar sebagai perompak untuk melakukan aksi rompakan sebelum membunuh suaminya. Ya, anda boleh bayangkan ya, ini antara yang berlaku di negara kita dan kami harapkan agar dengan pendedahan cerita seperti ini kita sebagai hidup berjiranlah kalau kita mendengar sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang mencurigakan, cepat-cepatlah kita menghubungi pihak berkuasa. Ya, jangan kita ingat kita ni buat buat macam lakonan dan sebagainya, kita tidak tertangkap, malahan dalam berita itu tertangkap jua akhirnya. Okey, baik, di Utusan Malaysia kalau dilihat di sini di buka hadapannya, saya suka untuk saya kongsikan tentang perkara ini iaitu berkenaan dengan rumah. Ramai juga di antara kita sekarang ini yang sedang mencari rumah. Lambakan 37,000 rumah siap di pasaran tidak terjual. Selangor, negeri yang tertinggi. Rumah banyak tetapi harga mahal. Banyak kali kita dah pun merukai tentang perkara ini, kenapa sekarang ini rumah mahal dan sebagainya. Tetapi apa yang menjadi pilihan penerbit adalah di muka surat 8 berkaitan dengan rogol anak kandung, penjara 426 tahun dan juga 240 sebatan. Ini kata orang kalau dah baca berita ni padan dengan muka engkau ya. Okey, seorang penyelia syarikat pelaburan dijatuhi hukuman penjara 426 tahun dan 240 sebatan oleh Mahkamah Session Air Keroh di Melaka kerana didapati bersalah merogol, melakukan seks luar tabii dan amang seksual terhadap 2 anak kandungnya sejak 7 tahun lagi. Tapi apa yang saya dah baca sikitlah tentang perkara ini sebenarnya, ianya berlarutan disebabkan anak kandungnya, 2 orang anak kandungnya itu kata orang tu mengasihani hubungan antara ayah dan juga ibu. Sebab itulah anaknya itu tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib lah. Jadi entah perkara macam ni, sedihlah untuk kita kongsikan sebenarnya. Kalau dah benda tu salah, sayang ke apa, yelah kita fahamlah Narudi sebagai seorang anak kan tak mahu ayah dan juga mak bergaduh dan sebagainya, kena simpan perasaan tu. Tapi kita harus lihat daripada sudut psikologi pula bagaimana anaknya itu. Saya tidak boleh, saya kena lihat perkara ini daripada sudut seorang ibu lah. Kita sebagai ibu
saya sejujurnya kena cakap lah, ini adalah tanggungjawab kita sebagai ibu untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak kita. Jadi apa sekalipun dalam keadaan, walaupun suami sendiri, keluarga sendiri, anak-anak kita, maruah mereka perlu dijaga. Jadi ada banyak pusat kebajikan, pihak berkuasa yang ada untuk memberikan pertolongan jika berlakunya jenayah domestik seperti ini. Ini bukan satu perkara yang baru dan kami harap agar lebih ramai keluarga di luar sana lebih cakna dan berani untuk menyuarakan isu seperti ini. Dan di NST disebutkan oleh penerbit di sini untuk kita highlightkan di hadapan PEG unnecessary experts have shot down suggestions for currency controls to arrest the decline of the ringgit and describing the current situation as a temporary market fluctuation. Pegging the ringgit will cause investors to flee. Instead, government should let the free market self-correct itself while empowering local production and lowering import dependency. Jadi apa yang dikatakan di sini adalah kita cuba merancangkan semula perjalanan bisnes ataupun perniagaan dalam negara dan bukan melihat daripada luar ataupun import sahaja, kerana kita mampu untuk memperbetulkan haluan ekonomi kita sendiri. Ya, betul. Okey, kepada anda semua yang nakkan berita penuh apa yang kami katakan tadi, boleh dapatkan akhbar tempatan BH di Straits Times, Metro dan juga Utusan. Baiklah, kita nak kongsikan ini dia berkenaan dengan dapur panas. Bukan kami panas tapi dapur panas. Jadi sekarang ni kan kata orang tu apa, musim orang ramai masuk ke hutan untuk menenangkan minda. Berehat-rehat juga, tapi perut pun nak kena isi juga. Betul, lapar tau. Kalau nak tahu apa masakan yang sesuai untuk dimasak ketika berkelah, jom tonton Dapur Panas musim terbaru bersama dengan Chef Naim dan artis jemputan Rina Diana pada setiap hari Rabu jam 11.30 pagi. Ya, hanya di TV3. Macam Sofia, macam mana? Suka tak pergi ke hutan-hutan? Lama tak pergi. Kawan-kawan semua macam dah sejak ramai dah berumah tangga ni, tak ada geng. Nak pergi? Saya pergi juga tapi bab memasak ni saya tinggalkan orang lain nak masak. Saya ni biasa pergi, saya masak. Saya biasa mi segera je, tapi sekarang ni tak apa, ada Sofia cantik Sofia boleh masak. Nak menu apa? Nanti kita kongsikan. Nanti kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita terus bersama dengan artis kita hari ini. Okey, jadi jangan ke mana-mana.
Yulia Camelia dengan lagunya Cinta Buat Dara. Betul. Tanya dari OST drama. Hebat. Perasaan ni macam mana? Perasaan first time lagu saya jadi OST ni sangat gembira lah sebenarnya. Excited pun ada. Kan, dan sedikit sebanyak ianya melonjakkan nama Yulia Camelia lah. Kan? Sudah nama Yulia Camelia. Betul. Nama betul apa? Memang nama betul saya Yulia Camelia. Camelia. Ui, saya kalau permulaan macam bila tahu Yulia Camelia, saya ingat macam orang daripada seberang. Ni memang asal Malaysia Memang asal Malaysia. Okey. Ibunya pun ada juga kat sini. Ada. Memang masuk terus. Ada. Ibunya main pun rekod je. Rekod je, supporting. Okey, Yulia, sedikit sebanyak cerita tentang lagu ni sebab dia macam rancak-rancak sikit kan, dia rentak dia pun upbeat. Ceritakan sikit. Okey, sebenarnya lagu ni kita menceritakan tentang sebuah pasangan yang suka sama suka tapi malu nak cakap. Kenapa tak cakap? Awak tak cakap. Betul menyesal? Menyesal lah? Tak, mungkin akhirnya endingnya adalah suka sama suka dah cakap. Sebab lagu ni sebenarnya mengisahkan tentang dia macam crush lah tapi malu nak cakap. Padahal mereka suka sama suka. Suka sama suka tapi malu nak cakap. Dua-dua malu nak cakap. Dua-dua tak nak confess lah. Ni cerita awak ke ni? Tak. Okey. Cerita tu lah. Cerita tu. Tapi kalau awak sendiri, kalau awak suka seseorang tu, awak beritahu tak? Kalau saya pun mungkin saya tak bagi takut. Saya diam je. Tadi saya tunggu siapa nak make a first move kan? Selalu lelaki lah kena first move kan? Sebab tu lah macam bila awak menyanyikan lagu ni, awak betul-betul macam menjiwai. Sebab benda tu betul-betul berlaku pada awak lah. Betul. Betul, Mak? Okey. Awak muncul sebagai artis apabila memasuki I Can See Your Voice. Betul. Kan, musim yang keempat. Tahun lepas kan? Betul lah. Jadi sedikit banyak melonjakkan nama awak jugalah kan? Dan saya tengok juga pasal awak boleh bersyair. Betul. Sofia, pandai bersyair ni? Sikit boleh? Biasa orang kalau pandai bersyair ni, petik apa? Dia boleh bersyair on the spot. Okey, silakan. Tiba-tiba. Buatlah jasa, wahai teruna, hidupmu biar memberi guna. Kamu yang mati jasa tak fana, asalkan buahnya elok sempurna. Saya rasa Abang Afat sampai tenganga dia. Dia macam terpesona. tak bukan saya, abang cameraman nampak 3-4 orang. Samalah. Nampak tak? Best lah nampak. Ini betul-betul berbakat ni. Masih kecil memang awak dah didedahkan dengan syair, nyanyian lagu. Betul, sebab mak saya pun memang pandai nyanyi, pandai syair. So saya didedahkan daripada family lah sebenarnya. Bakat daripada mak lah. Betul. Okey. Bila awak dah pun berada dalam industri ni, sebab saya dipahamkan lagu pertama awak, single awak Ketiga Raya. Betul. Lepas tu ada lagu Bokso Patriotik. Jadi ini macam genre-nya tu macam berubah. Macam awak sendiri, apa pilihan genre yang sebenarnya ni? Kalau macam Yulia yang paling dekat di hati sebenarnya ballad lah. Tapi Yulia suka nak cuba pelbagai genre. Sebab sebelum ni Yulia kan daripada klasik, lepas tu kita loncat ke pop pula. So maknanya kita try semua genre. Macam tu. Yelah, muda lagi. Kalau awak boleh partner berduet dengan somebody, dengan seseorang, siapa? Awak ni boleh nyanyi ke, Fat? Tak, saya situ je. Okey. Abang dia dah tawar diri. Kalau awak ada pilihan, siapa? Artis yang dah stable lah. Mungkin saya teringat berduet dengan Hakim Rusli. Hakim Rusli. Mengapa? Kenapa? Sebab dia ada kekuatan vokal yang sangat, saya rasa saya kagum lah dengan vokal dia. Lepas tu dia ada karakter vokal macam tu lah. Saya suka lah vokal dia. Saya ingat sebab tinggi dengan Hakim lebih kurang sama. Bukan. Okey, apa lagu Hakim Rusli yang awak boleh nyanyi? Lagu Mimpi. Okey, cuba sikit. Mimpi yang indah kau bersamaku, mimpi yang ngeri kau bersama dengannya. Baiklah. Nampak tak? Ini biasa kalau masuk Malaysia hari ni macam ni lah kan. Host akan macam screen test tengok. Boleh nyanyi on the spot ke tak? Ada orang macam tak boleh lah suruh pagi. Awak lepas. Tahniah. Lepas besok Hakim Rusli tengah dengar pula kat rumah kan. Macam ada DM. Sains terus. Ucapan untuk peminat. Silakan. Okey, Yulia harap semua boleh teruskan dengar lagu Cinta Buat Dara. Dah ada dekat semua digital platform dan juga music video pun dah ada dekat YouTube channel. So boleh jangan lupa tengok, okey? Alright, kita doakan yang terbaik untuk Yulia. Semoga maju jaya terus.
duet tu menjadi lepas ni. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah, amin. Ya. Baik, Okey. Malaysia ni dah pun sampai ke hujung dan besok kita dah bercakap lah fenomena sekarang ni berlaku tak boleh diduga. Besok kita dah bercakap tentang adakah Malaysia terdedah kepada gempa bumi. Baru ni kita tengok ada meletusnya. Dekat Ladatu. Apa nama dia? Letusan gunung berapi lumpur. Di Taman Hidupan Liar Kabin Lahad Datu. Betul. Tapi katanya tak dikena-mengena pun dengan gempa bumi. Betul. Tapi tak apa, esok kita tanya. Selalu berlaku sebenarnya di Lahad Datu itu. Tapi apa pun kita akan fokuskan esok. Adakah Malaysia terdedah kepada gempa bumi. Terima kasih semua. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.